Alhamdulillah. Sorry tuan-tuan, sorry. Ada masalah teknikal sikit tadi. Jadi kita punya live terputus. Ini semua cabaran dakwah tuan-tuan. Ini semua cabaran dalam kita menuntut ilmu. Dalam kita mencari ilmu. Ada saja cabaran dan dugaan. Kita selawat sikit, kita sambung ceramah kita tentang amalan-amalan terbaik di 10 akhir Ramadan. Kita zikir sikit lagi. Kita selawat. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah mun alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah mun alaik. Muslimin saya maklumkan, saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan, saya adalah Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara Selangor. Dulu adalah PRO Jakim. Saya dulu pegawai perhubungan awam di Jakim. Pernah mengajar di Kolej Mara 7 tahun. Alhamdulillah. Muslimin saya maklumkan, so yang pertama, amalan terbaik yang perlu kita buat sempena 10 akhir Ramadan ialah mencari malam qadar. Yang kedua, yang terbaik yang perlu kita cari ialah bersedekah. Amalan yang terbaik yang kedua yang elok kita amalkan ialah bersedekah. Banyak dengan bersedekah. Saya ulang hadis. Nabi sebut afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Terbaik sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Nabi jadi amat pemurah bila masuk bulan Ramadan. Jadi janganlah kita berkira untuk bersedekah. Muslimin yang saya mulakan, mengapa kita sihat? Sebab kita makan, kita berbuka iftar, kita makan, kita simpan, kita buang. Kita makan, simpan, buang. Jadi badan kita ni sihat. Duit kita, rezeki kita nak sihat, nak berkat ialah kita dapat duit, kita simpan dan kita infakkan. Dapat duit, simpan, kita wakafkan. Jadi duit tu rezeki kita dapat akan berkat. Jadi nak lebih berkat ialah dengan cara bersedekah. Bila? Di bulan Ramadan. Bila? Di 10 akhir Ramadan. Ada hadis daripada Imam Al-Baihaqi. Nabi sebut, ubatilah segala penyakitmu dengan bersedekah. Rupa-rupanya sedekah ni boleh merawat pelbagai penyakit. Penyakit hati, rohani, jasmani, mental dan spiritual. Itu dia punya kehebatan. Kemudian Nabi juga sebut, Nabi kata, Nabi sebut, belilah segala kesulitanmu, belilah segala kesusahanmu dengan bersedekah. Ini hadis sahih daripada Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Dan disebut dalam hadis itu bahawa sedekah ni boleh merawat, boleh mencegah 70 jenis bala. Termasuk penyakit sopak dan kusta. Jangan main-main. Jadi hebat betul kita bersedekah ni. Muslimin yang saya mulakan, apa lagi yang elok kita buat? Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah bila kita berzikir ni boleh memberikan ketenangan kepada jiwa kita? Banyakkan berzikir kepada Allah di 10 akhir Ramadan ni. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kita rindu Allah, Allah rindu kepada kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Tuan-tuan, kalau menteri kenal kita, menteri ingat kita, itu sudah jadi satu kebanggaan. Kalau Datuk YB kenal kita, ingat kita, memang bangga betul. Tapi kalau kita banyak berzikir, Allah ingat kita. Apa lagi yang lebih hebat daripada itu? Jadi banyakkan berzikir. Berzikir ni macam-macam lah berzikir ni. Subhanallah, zikir. Subhanallah ni
tasbih lah, zikir. Alhamdulillah, tahmid, zikir. Takbir, Allahu Akbar, zikir. Selawat pun zikir. Istighfar pun zikir. Tubna ilallah, itu pun zikir. Apa saja yang boleh ingatkan kita, kita ingat Allah pun, apa saja yang kita sebut boleh membawa kita kepada Allah, ingat Allah, itu adalah dikonsider sebagai zikir. Banyakkan berzikir. Apa lagi yang kita kena buat 10 akhir Ramadan? Banyakkan berdoa. Nabi ajar kepada Aisyah, doa terbaik ialah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau ni maha pengasih, maha pengampun, engkau suka mengampun, maka ampunkanlah kami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang watching. Ni Pak Sumizi, Tarmizi, Gani, Jili. Terima kasih watching. Omar Aziz, thank you for watching. Mohon share. Muslimin sama lakin, banyakkan berzikir di bulan Ramadan. Banyakkan berdoa di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Ramadan ni adalah tetamu Allah kepada kita. Tetamu ni kalau mari rumah kita, kita kena layan dia. Kalau tetamu datang rumah kita, kita buat tak peduli, buat tak cakna, tak layan, dia tak mari dah. So, raikan Ramadan ni. Sebab dia ni tetamu terbaik kepada kita. Kalau kita raikan Ramadan dengan berzikir, berdoa, berselawat, dengan amalan-amalan baik, insya-Allah tahun depan, next year, jumpa lagi kita dengan Ramadan. So, banyakkan berdoa. Di bulan Ramadan, banyakkan berzikir. Cuma bila nak berdoa tu, kenalah ada adabnya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepadaku, confirm aku kabulkan. Kalau tak sekarang, kemudian. Yang pasti, banyakkan berdoa di bulan Ramadan. Minta Allah ampunkan dosa kita, murahkan rezeki kita. Doa juga yang terbaik, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyibah. Kita doa nakkan rezeki yang halal, amalan yang diterima, ilmu yang bermanfaat. Macam-macam bentuk doa yang boleh kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal indal hisab. Yang doa yang semasa kita buat tahlil untuk arwah, doa ni eloklah kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, nak selamat dalam agama. Salamatan fid din wa afiatan fil jasadi, jasad yang sihat. Wa ziyaratan fil ilmi, ilmu bertambah. Wa taubatan qabla al maut, bertaubat sebelum mati. Tuan-tuan boleh follow my Facebook Abu Hasan Al-Asy'ari. Nanti saya share doa tu di saya punya wall, insya-Allah. Insya-Allah. Muslimin sama lakan, jadi berdoalah di bulan Ramadan. Ud'u tadarruan wa khufiyatan. Berdoalah kepada Allah dengan rendah diri. Bang, Allah tak terima doa kita. Sebab dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan, banyakkan zikir, banyakkan berdoa, insya-Allah. Apa lagi? Di bulan Ramadan, banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Rasa riak, bertaubat. Rasa sombong, bertaubat. Rasa ego, bertaubat. Sangka buruk pada Allah, bertaubat. Tak redha dengan takdir, bertaubat. Banyak dosa-dosa kita ni. Allah kata dalam hadis kursi, Allah sebut, ana inda zanni abdi bi wa idza ma'ahu idza da'ani. Aku ni bergantung kepada sangkaan hamba-Ku, dan aku kabulkan doa mereka bila mereka berdoa kepadaku. Kena sangka baik kepada Allah. Covid ni apa ni? Covid ni, bila Covid ni ada PKP, walaupun PKPB, PKP bersyarat, tapi susah nak keluar, nak meniaga susah, orang takut nak datang beli. Apa ni? Kena redha, tuan-tuan. Ini semua
ujian Allah kepada kita. Kena banyak sabar. Kena banyak bersabar. So bulan Ramadan ni bulan keampunan, bulan maghfirah, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jadi Nabi sebut man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang selalu melazimkan dirinya istighfar, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya segala jalan keluar. No need to worry. Allah kan ada. Orang tak suka kita, Allah kan ada. Allah suka kita. Orang benci kita, don't worry, Allah suka kita. Allah sayang kita. Bukti Allah sayang kita, Allah masih hidupkan kita. Pagi tadi bangun, alhamdulillah masih hidup. Itu bukti Allah masih sayang kita. Allah nak bagi kita peluang, opportunity untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bertaubat di bulan Ramadan. Taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat betul-betul lah. That mean bila taubat tak repeat lagi. Tak ulang balik dosa-dosa tu. Jangan taubat sama belacan. Oh, pedah betul sama belacan ni. Tak tahan. Pedah betul lah. Tak nak dah makan sama belacan. Tapi lepas seminggu, tak sedap dah. Tak ada sama belacan. Tak ada buah kerdas. Tak ada budu. Tak ada petai. Nak juga sama belacan. Pedah pun tak apalah. Jadi jangan taubat macam sama belacan. Banyak bertaubat. Apalagi sempena 10 akhir Ramadan, amalan terbaik juga ialah selain daripada berdoa, istighfar, berzikir, ialah membaca Al-Quran. Al-Quran turun bila? Di bulan Ramadan. Bila? Malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Quran pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Kami turunkan Quran pada malam yang penuh keberkatan. Jadi Quran turun ni apa tujuan? Hudan lil muttaqin, memberi petunjuk kepada manusia untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, clear ke? Dengar ke? Mudah-mudahan anda semua ceria, bahagia dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang watching. Nak tengok siapa yang watching ni. Siti Mardiyah watching, terima kasih. Muhammad Zuhaili watching, terima kasih. Muhammad Asri Yunus watching, terima kasih. Mohon share insya-Allah. Baru nak pukul 4. Awal lagi. Masih belum asar lagi insya-Allah. Muslimin yang saya mulakan, bacalah Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Quran ni kalam Allah. Kalam Allah. Bukan kalam makhluk. Kalam Allah. Orang paksa Imam Ahmad Ibn Hanbal supaya dia mengatakan Quran ni makhluk. Bukan. Quran ni kalam Allah. Al-muta'abbad bitilawatih. Confirm boleh pahala baca Quran ni. Baca majalah, baca surat khabar, baca cerita-cerita kat Facebook, tak sure boleh pahala. Tapi baca Quran, confirm boleh pahala. Tak faham pun boleh pahala. Tapi kalau nak lebih pahala, baca Quran, faham, lebih banyak pahala lah. Baca, faham, amal, lebih banyak pahala. Baca, faham, amal, sampaikan, lagi banyak pahala. Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Terbaik antara kamu ialah yang belajar Quran dan mengajar Al-Quran. Nabi belajar Quran direct dengan Jibril. Jibril ni sebagai murabbilah, sebagai guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin yang saya mulakan, ambil peluang baca Quran, khatam Al-Quran. Tapi kalaulah malas sangat, malas betul lah, sibuk betul lah, kuih raya tak sempat lagi ni, menjahit tak sempat lagi, dengarlah Al-Quran. Dengar Quran pun boleh pahala. Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kan pahala di bulan Ramadan ni berganda. Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah
falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, bagi dia satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan diganda 10. Nah, alif lam mim dah berapa dah? Dah 30. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan pahalanya berganda lagi. Jadi banyaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'annahu sayati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kerana Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, bantuan kepada yang membaca. Jadi tandaanlah kepada guru-guru Al-Quran. Anak-anak saya yang ajar mereka ialah isteri saya. Isteri saya, Cikgu Aminah, mengajar anak-anak saya Al-Quran. Saya huraikan, tafsirkan. Alhamdulillah. Kan banyak kitab-kitab tafsir. So tuan-tuan boleh rujuk kitab tafsir Imam Ibn Kathir. Alhamdulillah. Muslimiyah saya mulakan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka pun boleh juga. Alhamdulillah. Muslimiyah saya mulakan baca Quran. Apa lagi amalan? Banyakkan selawat Nabi. Akhir Ramadan ni elokkan banyak selawat Nabi. Bila kita selawat Nabi, Allah selawat kita. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa selawat padaku satu selawat, Allah beri dia selawat 10 selawat. Kita bagi satu dapat 10 untung. Jadi banyakkan kita berselawat kepada Nabi. Nak pergi ke Madinah, nak buat umrah tak boleh. PKP. Saudi pun blok, stop, tutup. Jadi kita boleh berselawat Nabi di mana saja kita berada, kecuali dalam tandas lah. Dan Nabi tahu kita ni berselawat kepadanya. Tuan-tuan sekalian, disebut man zarani ba'da mamati kama zarani fi hayati. Siapa yang ziarahku, siapa yang datang ziarahku lepas matiku, macam jumpaku masa hidupku. Nabi tahu kita datang ziarah dia di Madinah Al-Munawwarah dekat Raudhah tu. Tapi ada setengah ulama kata, di mana pun kita berada, duduk kat Malaysia, di Johor Bahru ke, di Kelantan ke, di Penang ke, di Perak ke, memang kita selawat. Nabi tahu kita sedang berselawat kepada dia. Alhamdulillah. Jadi mengapa nak selawat ni? Supaya kita dapat syafaat Nabi. Ana awwalu syafi' wa awwalu musyfi'. Akulah orang pertama, Nabi kata, yang akan dapat payung Allah, kebenaran Allah untuk berikan syafaat kepada umatku. Nabi-nabi lain stop dulu, sabar dulu. Nabi kita dulu yang akan bagi syafaat kepada umatnya. Jadi kalau kita malas selawat, payahlah dapat bantuan Nabi, syafaat Nabi di pada mahsyar. So banyakkan berselawat. Apa lagi amalan yang elok kita buat sempena dengan Ramadan, 10 akhir Ramadan, iaitu hablum minan nas. Perbaiki kita punya amalan perhubungan sesama manusia. Kalau kita tak boleh bantu, jangan asyik minta je. Asyik minta je bantuan. Bagilah juga pada orang lain. Kalau kita memang mampu, memang kita stabil segi keuangannya, banyak duit simpanan, tak payah lamun. Tak payah lamun. Isi borang tak payah. Sebab kita memang mampu. Kerajaan kita pun kalau semua pakai minta duit, bankrupt kita punya kerajaan. Jadi berilah yang betul-betul memerlukan, mohon bantuan kerajaan. Kalau tak mampu, mohonlah. Yang tak pandai isi borang tu online, suruhlah anak-anak, cucu dan seumpamanya. Jadi kena jaga hubungan sesama manusia bila sempena 10 akhir Ramadan dan selepas Ramadan lah. Kena berbaik-baik sesama manusia ni. Al-muslimu man salama al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah orang yang menyelamatkan orang lain, mukmin lain daripada bahaya lidah dan tangannya. That mean dia tak ambil hak orang, tak curi harta benda orang, dan dia tak mengata-ngata pada orang, tak mengumpat. Tak memfitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni lebih buruk daripada membunuh. Bila kita fitnah, kita bunuh jiwanya, kita bunuh semangatnya. Kalau kita terlanjur, terkata, terkutuk,
maka call lah dia, WhatsApp. Maafkan kami, supaya amalan kita sempurna Ramadan Allah terima. Muslimin yang saya mulakan di bulan Ramadan ni kena jaga hubungan. Jaga hubungan adik-beradik. Kata-kata yang positif. Kalau ada adik-adik berniaga, bagilah dia kata-kata semangat. Supaya dia teruskan mencari rezeki di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Buat COD ke, post ke, bisnes lah bisnes. Alhamdulillah. Jadi hubungan sesama Muslim ni kena jaga. Kan dulu sebelum kita sambut Ramadan ni ada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mi'raj menegak. Isra' rata. Bumi ke bumi. Isra' ni bumi ke bumi. Mi'raj bumi ke langit. Isra' ni hubungan sesama manusia. Mi'raj hubungan dengan Allah. Jadi kalau dengan Allah bagus, dengan adik-beradik bergaduh, bermasa muka, dengan jiran-jiran pun tak elok, tak boleh. So supaya amalan kita Allah terima, jagalah hubungan. Hablum minallah, hablum minannas. Dua-dua kena jaga. Dengan jiran pun kena berbuat baik, walaupun dia ni non-Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah hari akhirat, maka dia kena memuliakan jirannya. 40 kanan, 40 kiri, 40 ke depan, 40 belakang jiran kita. Yang duduk di taman, duduk kampung, kenalah berbaik-baik insya-Allah. Kena jaga hubungan. Hutang kena bayar, please. Hutang kena bayar, jangan buat-buat lupa. Di akhir ceramah ni kita nak bercerita, banyak cerita-cerita ibrah. Sabar, jangan live group. Jangan hentikan melihat kita punya live ni. Terima kasih kepada Haji K. Terima kasih kepada Kitab Ilmiah watching. Terima kasih kepada Al-Kahfi Yaman. Saya pun pernah tengok Facebook sahabat kita Al-Kahfi Yaman ni. Nama pun macam Arab lah, Yaman. Muslimin yang saya mulakan solat berjemaah. Amalan terbaik juga sempurna dengan bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan ni ialah solat berjemaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Solat jemaah ni lebih elok, lebih bagus daripada sembahyang seorang-seorang 27 kali ganda pahala. Solat berjemaah ni besar pahalanya. Sebab itulah sahabat-sahabat bersungguh mencari fadilat solat berjemaah ni. 27 kali ganda pahala. Itu bulan biasa, bulan Ramadan, bayangkan berganda-ganda pahalanya. Ada seorang buta yang bernama Abdullah Maktum. Dia nak sangat solat berjemaah sehingga dia ikat tali daripada rumah dia sampai ke masjid. Dia follow tali tu. Tapi tuan-tuan tak payahlah pergi masjid, sebab sekarang ni masih lagi PKP. Kita berdoa mudah-mudahan SOP yang JAKIM buat tu mendapat kelulusan kerajaan dan kita boleh datang solat berjemaah di masjid dan solat Idul Fitri di masjid. Tapi macam susahnya. Sebab apa? Atas nasihat KKM. Virus masih lagi menular. Solat berjemaah. Penting solat berjemaah ni. Muslimin semalakan solat berjemaah di Masjid Nabawi, pahalanya macam 1000 solat di Malaysia ni. Solat di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, sekali solat di sana pahalanya macam 100,000 kali solat di Malaysia ni. Ini hadis sahih daripada Imam At-Tabrani. Tapi Nabi tak sebut lah Malaysia. So maksudnya seronok sahabat-sahabat kita, cleaner, tukang cuci Masjid Nabawi tu, Allah muliakan mereka dapat bersolat setiap masa, setiap waktu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah tu. Itu kehebatan mereka lah. Alhamdulillah. Jangan lupa solat berjemaah. Lepas bersahur kan, sebelum tidur balik lepas subuh. Ini ramai yang tidur balik lepas subuh ni. Solat berjemaah dengan anak dan isteri. Elok. Lepas berbuka solat berjemaah maghrib. Solat tarawih, tuan-tuan lah kena jadi imam. Baca surah-surah pendek pun dah okey dah. Muslimin saya mulakan, apa lagi?
kena ikut sunnah tuan-tuan. Sempena 10 akhir Ramadan ni kena ikut sunnah. Makan buah kurma, buah tamar masa berbuka. Jangan lupa bersahur. Ini dia bangun pukul 12, pukul 11 malam dah hentam dah. Terus tidur, tak solat subuh. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kamu kena bersahur kerana pada sahur ni ada keberkatannya. Jangan malah bersahur. Walaupun dengan segelas air, kena bersahur. Penuh keberkatan. Jadi muslimin yang saya mulakan ikut sunnah. Apakah sunnah? Sunnah ni kullu ma sadara 'anil nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa saja yang merujuk kepada nabi, perbuatan nabi, kata-kata nabi, tingkah laku nabi, akhlak nabi, duduk nabi, bangun nabi, berjalan nabi, senyum nabi, semuanya sunnah. Jadi amalkan sunnah supaya kita lebih mendapat redha Allah sempena 10 akhir Ramadan. Nabi tuan-tuan, bila dah masuk 10 akhir Ramadan, Nabi ikat kain dia. Nabi tak layan isteri-isterinya. Nabi sibuk fokus beribadah mencari malam qadar yang penuh keberkatan. Alhamdulillah. So ikut sunnah. Taruh janggutlah sikit. Ini pun sunnah. Pakai wangi-wangian. Tapi jangan melampau. Nabi kata, kalau kamu diberi wangi-wangian, kamu jangan menolaknya. Kerana itulah kegembiraanku. Jadi muslimin elok pakai wangi. Muslimah tidak digalakkan. Tapi boleh pakai sekadar tak berbau busuk, pening orang. Tadi hadis sahih At-Tirmizi pasal minyak wangi dia. Apalagi sunnah, solat berjemaah sunnah, pakai wangi-wangian sunnah, janggut sunnah, apalagi sunnah, bersugi sunnah. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda salati. Kalau aku ni tak nak susah ke umatku, aku paksa mereka ni gosok gigi sebelum solat. Bersugi. Sebelum solat, lepas kita bersahur kan, ada makanan-makanan, sisa makanan melekat pada gigi. Eloklah bersugi ataupun gosok gigi. Gosok gigi supaya kita tak tertelan saki baki makanan tu. Bersugi ni sunnah. Ini kadang-kadang makan itu tempoyak. Tempoyak pula special punya tempoyak. Tempoyak lama punya. Bila solat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pening habis sahabat-sahabat sebelah ni. Lupa rakaat dia. Imam pun lupa rakaat sebab makmum makan tempoyak. Jadi perlulah kita jaga kebersihan. Gigi bersih, mulut bersih, hati bersih insya-Allah. Muslimin saya mulakan, apa lagi yang kita kena cari, kena buat sempena dengan 10 akhir Ramadan, iaitu proses mencari ilmu. Terima kasih kepada saudara Haji Murad yang watching, Zul Sahari watching, ni Ustaz Zul kita, Pendang Kedah, Rus Yaidi Mat Rizal watching. Alhamdulillah. Mohon share. Mudah-mudahan kita punya diskusi malam petang ni mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin saya mulakan, tajuk kita punya diskusi ialah amalan-amalan yang terbaik sempena dengan 10 akhir Ramadan. 1441 Hijrah. Sempena musim COVID-19. Muslimin semulakan, kita teruskan perbincangan. Antara yang terbaik juga ialah mencari ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh mencari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun rabi'an. Kamu kena jadi yang mengajar. Ada ilmu sikit, pandai sikit, boleh sikit, mengajarlah, bagi tahulah, sharelah. Au muta'alliman, yang belajar. Nak mengajar tak mampu, belajarlah. Sambung belajar. Tapi adik-adik alhamdulillah dah boleh balik ke rumah mak, ibu, ayah masing-masing. Baru dia duduk asrama lama, stres. Terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang prihatin kepada adik-adik kita. Balik asrama. Balik daripada asrama. Jadilah kamu mustami'an, yang mendengar ilmu.
Fala takun rabi'an. Kamu jangan jadi yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak. Mendengar nasihat pun tidak. Fatuhliku. Bimbang kamu akan binasa. Masih lagi ramai yang melakukan perkara-perkara yang makruh di bulan Ramadan ni. Okey. Dia hanya berpuasa tapi tak jaga telinga, dengar muzik-muzik, kata-kata yang lucah dan seumpamanya. So puasa ni dah menahan diri, bukan hanya daripada makan minum, tapi perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala. Jadi berhati-hati. Muslimin yang saya mulakan, carilah ilmu. Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda al-asi. Ilmu ni cahaya, dan cahaya ni tak melekat pada hati yang berdosa. Jadi banyakkan istighfar, tazkiyatun nafs, sucikan diri daripada dosa. Kita dengar ceramah ustaz-ustaz kita di Facebook yang buat live, kita dengar ceramah-ceramah di YouTube, insya-Allah boleh melekat di hati. So tahniahlah kepada ustaz-ustaz kita, ustazah kita yang banyak buat live di Facebook. Tetap juga maintain mengajar walaupun di musim Covid ini. Mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umur dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun sedih bila Allah yarham murabbi kita Ustaz Ismail Qamus baru ni meninggal dalam keadaan yang hebat. Malam Jumaat bulan Ramadan sangat terbaik. Nabi sebut la yabla asyratu nafarin, ada 10 golongan selamat daripada azab kubur. Antaranya man mata yaumil jum'ah wa lailatiha. Siapa mati hari Jumaat, malam Jumaat, dia selamat daripada azab kubur. Jadi supaya kita boleh mencontohi 3 tokoh ulama ini, Ustaz Haruddin, Datuk Tuan Guru Ni Aziz dan Ustaz Ismail Qamus. Mereka ni sangat hebat perjuangannya, dakwahnya, dan mati dalam husnul khatimah. Tetapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, walaupun ada di kalangan ulama-ulama kita, bahkan ulama-ulama terdahulu, tak semua mati hari Jumaat, malam Jumaat. Nabi pun tak mati hari Jumaat, malam Jumaat. Tidak bermakna mereka ni tak hebat. Mereka tetap hebat. Walaupun tidak mati di bulan Ramadan, tak mati hari Jumaat, malam Jumaat. Yang penting kita berdoa mati dalam husnul khatimah, dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya mulakan, saya ulang. Amalan-amalan terbaik yang elok kita buat sempena 10 akhir Ramadan. Malam ni malam yang ke-21. Mungkin malam ni malam Qadar. Tak pasti, tak tahu. Tiada orang yang tahu. Okay, esok pagi, nak kata ulama, redup. Sebab apa? Sayap-sayap malaikat sedang naik ke langit. Wallahu alam. Jadi, insya-Allah malam ni malam Qadar. Jangan lepas peluang beramal malam ni, insya-Allah. Okay, saya ulang. Yang pertama, amalan terbaik, mencari, memburu malam Qadar. Itu pun amalan. Mencari itu pun adalah satu amalan. Bersedekah, berzikir, berdoa, bertaubat, membaca Al-Quran, selawat Nabi, memperbaiki hubungan sesama manusia. Kalau tetamu datang rumah kita, adik-beradik datang, duduk jauh-jauh sikit. Raya ni dia kalau satu daerah tu, satu negeri, saya rasa boleh datang. Nak cross duduk KL, nak pergi balik ke Melaka, tu mungkin tak boleh. Tapi kalau sama-sama Selangor, sama-sama KL, sama-sama Johor, mungkin boleh ziarah raya. Tapi duduk jauh-jauh. Ikramul dhaif, raikan tetamu. Itu pun boleh pahala, insya-Allah. Jaga hubungan sesama manusia. Solat berjemaah, ikut sunnah, amalkan sunnah, dan carilah ilmu. Bila? Di 10 akhir Ramadan ni. Banyakkan membaca. Sebab kita pun tak ke mana, tak kerja kan. Kerja pun online. Jadi ada masa banyak. Marilah kita sama-sama mencari ilmu. Muslimin sama-sama
Masuk asar 4.40. Jadi ada masa lagi 20 minit. Kita zikir sikit, kita sambung dengan cerita pula. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Kita zikir lagi. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah mun alaik. Sorry, suara tak bagus. Lagi sekali. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah mun alaik. Tuan-tuan sekalian, anda sedang bersama saya Ustaz Abu Hassan dalam slot tazkirah kuliah sebelum asar 13 Mei Rabu malam ni, malam yang ke-21 Ramadan 1441 Hijrah. Muslimin yang saya mulakan nak bercerita. Cerita pertama, dengar betul-betul di zaman Umar Al-Khattab, Islam sudah berkembang. Hebat. Islam berkembang sampai ke Rom dan Parsi. Hebat. Banyak berlaku peperangan. Bila perang menang. Pemimpin masa tu, pemimpin perangnya Khalid Ibn Walid. Dia masuk Islam, Khalid ni selepas perang Uhud. Masa perang Uhud dia lawan Islam. Lepas Khalid sebagai pemimpin perang, diganti pula dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Khalid tak cemburu, tak jealous, tak sedih pun, kena pecat. Islam berkembang, banyak berlaku peperangan. Bila perang je menang, perang je menang. Tapi ada benda pelik berlaku. Tak pernah menang. Biasa menang, tapi ada satu kumpulan sahabat bertahan, menang tidak, kalah pun tidak. Dah 2 minggu ni, dah sebulan ni, dah lebih sebulan ni. Lamanya kita ni bila nak menang. Kenapa Allah tak turunkan nusrah, pertolongan?